Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamsul daripada Minyak Wangi 7. Bermula daripada hari ini dan beberapa siri yang akan datang, beberapa minggu, saya akan banyak berkongsi tentang branding. Tentang branding. Ramai orang bila bisnes dia suka buat sales. Dia suka buat sale. Kerja dia buat sale je. Dia memang suka sangat mempromosikan dia punya produk. Tapi sebenarnya kita mestilah seiring ataupun lebih kepada branding. Seiring ataupun lebih kepada branding. So apa maksud branding sebenarnya? Apa maksud branding? Sebelum kita pergi lebih jauh, ramai orang cakap buat branding. Branding adalah reputasi. Perkataan yang senang untuk difahami adalah branding adalah reputasi. Maknanya bila orang kata bina branding, maksudnya adalah bina reputasi, bina image ataupun bina satu gambaran tentang bisnes kita, produk kita. So reputasi apa yang kita nak? Of course reputasi yang baik. Contohnya kalau kita sebut satu brand lah, contohnya kan Nike kan. So kita boleh bayang design yang cantik, yang up to date, tahan lasak, berkualiti tinggi. Itu adalah ciri-ciri yang baik. So ini yang kita kena create untuk bisnes kita, dan kita kena huar-huarkan supaya orang akan nampak benda-benda baik tadi ada dalam bisnes kita adalah pada produk kita, pada bisnes kita atau pada produk kita. So barulah branding kita akan naik. Tu orang kata, naikkan branding. Sebenarnya adalah membina reputasi supaya orang nampak dia lebih, produk kita, bisnes kita lebih baik. Contoh KFC, McDonald. So apa yang orang kata, apa yang kita akan nampak pada bisnes mereka? Burger dia yang sedap, bila datang tempat dia yang selesa, bila datang tempat dia yang selesa, sedap kan. Lepas tu bila kita datang kita rasa happy. So inilah benda-benda yang membina reputasi. So macam diri kita juga, saya nak bina branding saya. So saya nak orang nampak saya sebagai seorang yang pandai bisnes perfume contohnya. So saya selalu sharing tips. Bukannya orang kata hanya sekadar untuk mengajar. Mengajar tu ialah of course lah memang minat saya untuk suka berkongsi, tapi dalam masa yang sama saya membina image baik, reputasi yang baik. Walaupun kita selalu promote, tapi kalau kita tak ada reputasi yang baik, branding yang baik, image yang baik di mata masyarakat ataupun di mata orang awam ataupun customer, orang takkan beli. Muntah kita cerita, kita promote kita punya barang, harga kita terbaik dalam pasaran, tapi image, reputasi ataupun branding tu tak ada, susah orang nak beli. Kadang-kadang orang tak beli produk tapi sebab owner produk ada branding yang baik. Ada juga, perasan tak? So inilah maksud dia branding. Dan bila dah ada benda-benda ni, barulah kita buat marketing. Marketing ni adalah Facebook, Instagram. So dia adalah jambatan untuk bagi orang nampak nilai-nilai tadi, reputasi tadi ataupun nilai-nilai baik tadi. So hari ni dan ke depan saya nak fokus kepada branding. So sekarang ni saya dah ambil masa dah 5 minit nak bagi orang faham apa itu branding. Apa itu branding. So saya harap faham lah. So bila kita ada image yang baik, kita ada reputasi yang baik, barulah senang orang nak beli. Sebab tu kadang-kadang orang tak beli produk kita sebab branding kita lemah, image kita kabur, kadang-kadang lebih kepada negatif. Produk ni jadi ke tak? Kan kulit aku, contoh produk kulit lah, skincare. Sekarang kulit aku rosak. Sekarang so nampak tak dia punya branding masih lagi negatif. Macam tu. So kerja-kerja nak mempositifkan image produk kita, value tadi bagi orang nampak. Itu naikkan branding, build branding. So saya harap penjelasan saya ni jelas. Barulah kita boleh senang nak jual. So kita ada kerja, bukan saja kerja promote, buka booth, pergi sana pergi sini.
Lepas tu sale kita sendu. Sebab apa, bila orang tengok lalu, contoh kita buka booth kan, orang lalu tak produk kita, aku tak nak nampak produk ni, tahan lama ke perfume dia? Tak ada. Sebab kita tak ada buat kerja-kerja branding tadi, nak beritahu yang produk kita tahan lama. Kita tak tunjukkan, testimoni kita tak share, kita tak ada buat orang kata test, blind test. Contohnya kita suruh orang test perfume kita tanpa tutup mata ke, lepas tu nanti diorang tengok dia punya result dia puji ke tak. Kita tak buat benda-benda tu. Okay, so saya harap penjelasan saya tentang branding ni jelas. Okay, so video branding ni mungkin ada beberapa siri. So ini adalah orang kata siri yang pertama lah. Okay, so pertama sekali, so kita dah faham tentang branding. So video kali ni saya nak cerita adalah tentang kenapa perlu buat branding. Okay, so kenapa perlu buat branding? So nombor satu adalah kerana untuk menyampaikan manfaat ataupun kelebihan produk kita atau bisnes kita kepada orang. Kenapa saya perlu buat branding? Contohnya saya, Minyak Wangi Tuju, kenapa buat branding? So value saya adalah saya nak bantu orang yang baru yang nak start bisnes untuk buat bisnes. Tu saya punya value bisnes saya. Sebab bila dengan Minyak Wangi Tuju tak perlu modal besar. 10 botol boleh start. Dengan siap dengan kotak 10 botol pun boleh buat. Itu saya punya core value. So dalam masa yang sama, Minyak Wangi Tuju juga adalah selalu memberi tips kepada customer dia, ataupun bukan customer Minyak Wangi Tuju pun, untuk belajar bisnes perfume ataupun belajar bisnes. Sebab kadang-kadang tip-tip saya ni bukan terpakai untuk bisnes perfume je, banyak bisnes pun boleh pakai. So kita nak menyampaikan value bisnes kita ataupun manfaat bisnes kita pada orang. So bila saya menyampaikan benda ni, so positif, orang kata positif, apa katanya, so image positif akan mula naik, lebih naik. Jadi secara tak langsung kita akan membina jenama. Nombor satu tadi lah untuk menyampaikan manfaat ataupun value bisnes kita, produk kita kepada orang ramai. Sebab yang kedua kenapa kita kena bina branding adalah, of course, untuk orang lebih kenal bisnes kita. Untuk orang lebih kenal bisnes kita, tapi biarlah mereka kenal bisnes kita dalam image yang baik, bukan image yang buruk. Kadang-kadang memanglah bermula dengan buruk sebab orang tak kenal, dan ada juga orang mungkin kata-kata customer yang tak dapat positif impact daripada produk kita akan memviralkan. Tapi ambil itu sebagai cabaran, repair, perbaiki produk bisnes kita supaya jadi lebih baik, dan insya-Allah orang yang berkata benda baik akan lebih ramai daripada benda yang buruk. Macam tu. So sebab kedua tadi adalah untuk orang lebih kenal bisnes kita. Sebab tu kita kena buat branding. Poin yang ketiga kenapa anda harus buat branding adalah kerana untuk memastikan anda mencipta lebih ramai loyal customer ataupun pelanggan setia. So ingat, dalam bisnes ni, bisnes kita akan bertahan lama, maju apabila loyal customer ramai. Kita tak boleh bergantung hanya pada pelanggan baru. Kita perlu bergantung kepada pelanggan yang setia. Contohnya lah, kalau kita tengok jenama-jenama besar Milo, saya bukan nak kata tok saya peminat setia Milo, mak ayah saya peminat setia Milo, dan sekarang family saya pun peminat setia Milo. So maknanya kita beli setiap bulan produk Milo tau. So loyal customer ni adalah orang kata yang paling memberi revenue terbesar pada mereka. Sebut je minuman coklat lain dah tak nak lah, nak Milo je. Colgate, yang ramai loyal customer. So macam tu juga dengan kita, dan orang kata, dan begitu juga dengan contoh Minyak Wangi Tuju. Boleh katakan 60 hingga 80% sale yang datang setiap bulan adalah daripada repeat customer. Sebab tu kita berada dalam market dah kata 7 tahun 8 tahun. Sebenarnya yang repeat sale yang ramai. So customer saya ada yang dah bertahun-tahun pun masih lagi order dengan saya. Tapi kita tak adalah besar mana kan. Tapi nak cerita pentingnya loyal customer. Jadi tujuan kita nak buat branding adalah untuk cipta loyal customer ni makin ramai dan makin ramai. Poin yang keempat, kenapa kita harus bina branding adalah kerana untuk kita mempengaruhi orang. Ambil contoh bila jenama kita dah kuat dan besar, so orang akan percaya pada kita. Jadi senang untuk kita mempengaruhi orang. Contoh, kita ambil
Apple lah. Okey, mereka ada banyak gila produk, gadget macam-macam. So kepada peminat Apple, handphone nak beli Apple, laptop nak beli Apple, tab nak beli Apple, jam kalau boleh nak beli Apple. Nampak tak? Sebab dia dah terpengaruh. So apa saja produk baru keluar, senang mereka nak jual. Okey, contohlah lagi satu, kita ambil, jangan ambil produk, kita ambil orang. Apabila kita dah suka dengan seseorang tu, mungkinlah kita ada mentor yang kita sayang. So apa saja yang mentor tu suruh, insya-Allah kita akan ikut. Ada juga orang lain yang ajar benda yang sama, tapi sebab dia kita tak berapa nak rapat, tak berapa nak sayang, dia ajar benda yang sama tapi kita tak follow. Tapi bila mentor kita sendiri yang kita sayang dan suka ajar, kita ikut. Why? Sebab kita dah mudah terpengaruh dengan dia, sebab dia ada branding yang kuat kepada kita. So bila kita ada branding yang kuat, kita mudah nak mempengaruhi orang. Bukan nak mempengaruhi benda yang buruk, tidak. Maksudnya bila kita ada kita keluar produk baru yang lebih baik, bila kita promote, senang mereka nak beli. Itu tujuan dia lah. So mudah mempengaruhi orang. Okey, poin yang kelima adalah kenapa kita harus bina branding adalah untuk dapat ramai customer. Ini basic. Tujuan dia kita bina branding adalah untuk dapat ramai customer. Bila customer kita ramai, insya-Allah sale kita naik. Bila sale kita naik, insya-Allah cash flow kita makin kukuh. So mudah kita untuk orang kata apa, untuk bisnes kita kukuh, bertahan dan berkembang. Ini basic lah, tujuan basic orang kata kan, asas penting kenapa kita bina branding. Dan yang terakhir untuk video kali ini, sebab saya nak senaraikan 12 kepentingan kita membina branding, tapi untuk kali ini saya hanya senaraikan 6 dulu. Okey, adalah kita poin yang ke-6 adalah kenapa harus bina branding adalah kerana kita nak membina tim yang loyal. Bukan saja customer yang loyal, tapi tim yang loyal. Kita nak tim kita bangga dengan syarikat kita, bangga dengan produk kita, bangga. So bila contohlah, kita ambil satu contoh, kita ambil satu dalam bisnes perfume kan, contohnya jenama Dezendra. So sekarang ni Dezendra dah sampai tahap level international. Saya yakin ejen-ejen mereka rasa bangga dengan kejayaan. Saya yakin dia punya staff bangga dengan jenama Dezendra. So kita pun, macam saya sendiri pun sebagai rakyat Malaysia, saya bukanlah orang kata penjual ataupun ejen Dezendra, tapi saya cakap tu terang, saya sendiri pun rasa bangga apabila produk jenama Malaysia macam tu boleh pergi ke luar negara, kan, even dalam Malaysia pun dapat sambutan yang sangat baik. So dia akan membina satu tim yang loyal untuk produk tu sendiri. Tak kira tim tu adalah ejen ataupun tim tu adalah staff sendiri. Okay, untuk membina kesetiaan tu pentingnya membina jenama. Okay, so sekian dahulu daripada saya untuk kali ini berkenaan dengan branding. Kenapa perlunya buat branding? So insya-Allah saya akan share lagi 6 poin penting kenapa kita harus bina branding. Sebab ramai orang, macam saya ulang balik, ramai orang dia suka buat sale, promote, tapi dia tidak membina branding. Dia tidak membina branding. Branding lebih penting. Kalau tanya saya, branding lebih penting daripada aktiviti jualan. Ataupun kita balance, kita buat sama-sama 50-50%. So dia mesti seiring. Kalau kita buat sale lebih, branding kita lemah. Kerja sale ni penat tau. Bila kita buat tak ada sale, buat tak ada sale. Itu yang kita selalu cakap, kenapa bila kerja produk tak ada sale, aku promote korang tak ada sale. Betul, kita mula salahkan produk tu konon tak ada permintaan. Walhal orang lain jual perfume, boleh je jual. Kan. Lagi satu, saya tak sentuh lagi pasal bina jenama, orang kata apa, personal branding pula. Kita ni itu tadi baru branding syarikat ataupun jenama bisnes kita, belum lagi branding diri kita. Branding diri pun penting juga, supaya orang ada orang dia bina branding diri dia, jadi orang kerana dia, kita percaya dengan dia, kita ikut dia. Macam bagi saya ni macam Nabi lah, Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad dia di Mekah, dia dikenali sebagai Al-Amin. Itu satu branding sangat kuat, personal branding sangat kuat, sampaikan Nabi ni sampai macam tu lah, orang Mekah kenal dia Al-Amin. Macam ni dia bina personal branding. So branding ni adalah benda yang baik. Sebab tu bila Nabi saja kalau berniaga, senang orang beli. Why? Sebab ada branding yang kuat. Okay, so terima kasih kerana menonton untuk video kali ini. So saya harap jika video ini bagus, memberi manfaat kepada anda, tolonglah share kepada orang lain juga. So insya-Allah saya dapat lebih banyak pahala dan anda pula
tolong share, dapat juga pahala. So kita kongsi sama-sama. Okey, sekian dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.